Baik, saya akan terus sambung untuk kongsikan data daripada Jabatan Perakap Malaysia yang telah mereka keluarkan laporan terkini iaitu indeks import dan ekspor untuk negeri mengikut negeri dan juga sorotan. Apakah antara highlight pun atau penanda ekonomi yang penting harus kita ketahui sekarang? Dan saya akan mulakan dengan sorotan statistik ekonomi Malaysia. Ini adalah siri keempat pada tahun 2023 pada tahun ini. Kalau saya mulakan daripada sektor pengeluaran, di sini kalau kita dapat lihat di sini ada 5 kategori dan di mana di 5 kategori ini terbagi kepada pengeluaran buah tandan segar, kelapa sawit, pengeluaran getah asli, indeks pengeluaran perindustrian IPP, nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit, nilai jualan sektor pembuatan. Dan kalau kita lihat di sini iaitu pengeluaran buah tandan segar, kelapa sawit pada bulan Mac ia mengalami penurunan sebanyak negatif 8.9% berbanding Februari, dan pengeluaran getah asli Januari dan Februari kedua-duanya mengalami penurunan seperti anda nampak pada arrow ni. Namun pada Februari ia menurun sedikit rendah berbanding Januari yang telah menurun sebanyak lebih 2 angka negatif 39.3%. Manakala indeks pengeluaran per industri IPP kalau anda dapat lihat kedua-duanya meningkat pada Januari Februari, termasuk juga dengan nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit. Kalau kita lihat nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit pada bulan Februari dan juga Januari tahun ini mereka kedua-duanya meningkat dalam 2 angka 2 digit iaitu 14.7% dan 12.4%, manakala nilai jualan sektor dan pembuatan juga meningkat untuk bulan Februari. Selain itu kalau kita lihat sektor luaran, saya akan ceritakan kepada 3 bulan iaitu Mac, Januari dan Mac, Februari dan juga Januari. Kita akan mulakan dengan bulan 1 di mana di sini menunjukkan ekspor di sektor luaran, ekspor di sini dan import. Nah, bagaimana perjalanan kepada Januari hingga Mac, kita melihat ekspor mengalami penurunan daripada Januari hinggalah Februari. Di mana kalau anda lihat di sini, Januari kita dapat lihat 1.4% meningkat, Februari 9.8%. Namun pada Mac, ekspor telah menyusut kepada negatif 1.4%. Dan kalau kita teliti di sini import juga di mana ia sama seperti ekspor di mana bulan Mac mereka juga mengalami penurunan sebanyak negatif 1.8%. Dan kalau kita nak lihat lebih terinci bagaimanakah ekspor import mengikut setiap negeri di Malaysia. Kalau anda teliti di sini menunjukkan setiap bendera logo Malaysia menunjukkan prestasi iaitu ekspor dan import. Manakala anda nak tahu, okey, warna hijau seperti ini menunjukkan ekspor, dan warna hijau yang bawah ini, arrow bawah ini menunjukkan kategori import. Kalau anda teliti daripada 15 negara ini termasuk Sabah dan Sarawak di semenanjung Malaysia, saya tak akan pergi kepada semua negeri tapi saya akan kongsikan kepada anda di mana 5 negara yang menjadi pengeksport utama untuk negara Malaysia pada bulan Mac 2023. Dan kalau saya dapat tunjukkan kepada anda di sini, kalau anda dapat teliti iaitu negeri pertama iaitu kita dapat teliti Johor, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah 5 negeri yang telah menyumbang sebagai pengeksport utama kepada negeri Malaysia. Dan untuk anda tahu berapakah jumlah pengeksport kelima-lima negeri ini kuasai, iaitu sebanyak 82.2%. Jadi ini adalah angka yang amat positif kalau kita dapat teliti pengeksport utama. Dan kalau kita lihat bagaimana pula itu daripada segi ekonomi, kalau pasaran buruh, bilangan penduduk bekerja kalau kita dapat saksikan pada Januari ke Februari meningkat sebanyak 2.9% dan kadar pengangguran kekal stabil di mana pada Februari ia menurun sedikit kepada 3.5%. Dan terakhir sekali apabila kita bercerita mengenai pasaran buruh, sudah tentu kita akan bercakap mengenai harga. Indeks harga pengguna IHP dengan indeks harga pengeluar IHPR. Dan untuk yang baiknya IHP daripada Januari ke Februari kita melihat warna hijau mengalami peningkatan iaitu lebih daripada 3%, manakala indeks harga pengeluar IHPR Januari, Februari dan Mac. Namun Februari dengan Mac kita melihat IHPR mengalami penyusutan iaitu negatif, dalam angka negatif. Sudah tentu ini adalah antara data yang terkini saya dapat kongsikan mengenai sorotan statistik ekonomi Malaysia untuk siri keempat yang dikeluarkan oleh DOSM. Sudah tentu saya akan bawakan tetamu istimewa kita untuk membincangkan lebih lanjut mengenai data yang telah dibintangkan. Saya mempersilakan tetamu yang bersedia digugami adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Terima kasih juga Nina kerana menjemput saya. Prof, walaupun kita tengok
ekspor dan import pada bulan Mac ia agak menyusut selepas kita 3 bulan kita mulakan untuk tahun 2023 dan berdasarkan angka prestasi sorotan ekonomi. Namun kalau kita lihat penanda-penanda lain menunjukkan pertumbuhan yang agak yang positif. Persoalannya Prof, dah masuk bulan, hari ini adalah hari pekerja, dah masuk bulan 5, adakah kita di landasan tepat untuk pemulihan terutamanya untuk Malaysia? Ya, apabila kita melihat statistik memang di situ kita nampak ekspor merosot 1.4%, import pun berkurangan 1.8%. Tapi kita kena faham ini adalah perbandingan daripada Mac tahun ini dan juga Mac tahun lepas. Kalau kita lihat daripada Februari ke Mac, sebenarnya nilai ekspor meningkat 15.5% dan nilai import juga meningkat 9.1%, menjadikan imbangan dagangan dan juga akaun semasa kekal positif. Kalau kita lihat rekod lebihan dagangan ini dah 35 bulan berturut-turut sentiasa positif dan lebihan dagangan ini akan kekal besar dan mungkin tahun ini lebih daripada 2%. Kalau kita lihat tahun lepas, tahun 2022, lebihan dagangan ini 2.6%. Oleh itu, kalau kita nak lihat prestasi semasa ekspor dan import, kita masih lagi mengeksport lebih daripada import dan beberapa barangan ekspor sebenarnya menunjukkan peningkatan. Kalau kita tengok produk petroleum meningkat sebanyak 32.1% daripada yang mewakili 95% daripada jumlah ekspor. Oleh itu, kalau kita tengok sebagai contoh petroleum ni harga minyak kekal tinggi dan apabila ekspor meningkat dengan banyak, maka ada orang kata potensi lagi untuk kita mencatatkan pertumbuhan KDNK yang disasarkan mungkin sekitar 3.5 hingga 45% untuk tahun ini. Dan satu yang kita kena ambil kira juga ialah berlaku suasana penurunan ataupun ekonomi yang perlahan, ekonomi global yang perlahan. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Amerika Syarikat sebagai contoh, kadar pertumbuhan KDNK negara itu pun sedikit perlahan untuk tahun ini dan ini juga akan bakal menyebabkan permintaan terhadap barangan kita juga sedikit perlahan. Namun ianya tidak akan menyebabkan kita mengalami kemersatan ekonomi, cuma pertumbuhan ekonomi itu akan sentiasa positif tapi sedikit perlahan berbanding tahun lepas. Walaupun kita dijangka tidak akan menghadapi kemelesetan tetapi kita akan berhadapan dengan pertumbuhan yang agak perlahan, namun sudah tentu kita harus teliti kepada setiap aspek dan cabaran. Jadi apakah downside risk yang Prof sendiri masih nampak ada wujud? Boleh berikan antara contohnya? Seperti yang kita lihatlah apabila berlakunya pertumbuhan ekonomi yang perlahan, ini akan mengurangkan permintaan terhadap barangan kita dan ini juga akan menyebabkan perniagaan industri akan lebih berhati-hati, tidak akan mengembangkan perniagaan mereka, tidak akan melakukan pelaburan yang lebih agresif dan ini akan juga memberi kesan kepada FDI dan juga penggajian pekerja yang lebih ramai. Dan pada masa yang sama kita lihat masih lagi berlaku krisis geopolitik seperti Rusia, Ukraine dan juga kalau kita lihat perang tarif ataupun dagangan antara Amerika Syarikat dan China sebenarnya masih lagi berterusan dan semua ini boleh menjadi orang kata faktor-faktor yang menyebabkan negara kita akan mengalami cabaran ekonomi pada tahun ini. Namun apa yang kita lihat daripada sudut positifnya untuk menangani semua cabaran ini, kerjasama antara bangsa terutamanya melalui perjanjian bebas antarabangsa RCEP, CPTPP melebarkan lagi pasaran supaya kita tidak bergantung kepada salah satu negara dagangan itu adalah amat penting. Dan itulah sebenarnya faktor yang harusnya diambil peluang oleh negara kita menambahkan lagi bilangan rakan dagang supaya kita tidak mudah terjejas dengan suasana ekonomi dan juga geopolitik global. Baik Prof, sempena Hari Pekerja ini saya pun ucap terima kasih kepada Prof sebab sudi menemani kami di Hari Pekerja walaupun Hari Pekerja ramai yang memberi ekspektasi mereka akan cuti. Namun kita bekerja ini untuk kelangsungan hidup juga. Jadi kalau kita dapat saksikan daripada data yang saya kongsikan seperti tadi, kadar pengangguran kita sudah susut ke paras 3.4% pada bulan Mac 2023. Ini adalah antara angka yang terkini. Namun kita tidak boleh mengelak daripada cabaran global di mana terdapat iaitu subvarian baharu iaitu Arcturus. Namun walaupun angka
kadar pengangguran kita belum lagi mencecah sebelum waktu pra-pandemik. Namun adakah disebabkan subvarian baru ni akan menjejaskan pemulihan yang kita sedang alami sekarang, Prof? Ya, kita masih belum dapatlah menganggar apakah impak yang sebenarnya untuk varian baru ini, adakah ianya lebih kata bisa daripada varian sebelum ini. Namun saya tidak melihatlah kita akan pergi kembali seperti zaman setahun 2 tahun lepas zaman pandemik, yang mana kita terpaksa menutup sektor ekonomi, kerana apa yang kita telah pelajari daripada 2-3 tahun lepas ialah jika kita sentiasa mengamalkan SOP dan memastikan bahawa segala gejala simptom yang dialami oleh pekerja kita ataupun di sekeliling kita, malahan kalau kita lihat perkeliling baru daripada Kementerian Pendidikan untuk murid-murid dan cikgu yang datang ke sekolah bermula esok, maka jika kita sentiasa mengamalkan SOP dan mematuhi peraturan yang ditetapkan, maka kita akan tidak berdepan lagi dengan situasi yang mana sebanyak sektor ekonomi ditutup, pergerakan dibatasi. Oleh itu, saya masih lagi melihat bahawa walaupun akan berlaku risiko varian baru yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan boleh menyebabkan tidak berlakunya peningkatan pengambilan pekerja, tetapi ini semua akan menjadi yang kita lebih berimpak jika setiap di kalangan kita, individu, kerajaan dan juga pihak swasta mengambil peranan masing-masing untuk memastikan kita tidak akan lagi terjejas seperti dahulu. Prof, sebelum kami berhenti berehat, boleh kongsikan sedikit sepatah dua kata ucapan kepada kami di pihak Astrawani dan semua pekerja di sana sempena Hari Pekerja hari ini? Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada warga Astrawani dan semua pekerja di Malaysia, termasuk juga kepada mak saya, birthday dia hari ini. Jadi satu dunia Selamat cuti ulang tahun. sebab birthday dia. Selamat ulang tahun, Dan Mak Profesor Azman. dan semoga kita akan menjadi lebih produktif tahun ini supaya dapat menjana pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih mampan dan juga lestari. Baik, selamat Hari Pekerja, Prof. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mak Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School.